the success of whether or not a country can pull off a migration towards a digital and tech as a core pillar of the economy is by looking at the pool of talents in the pipeline that goes into the ecosystem. The government can provide as much as possible, financially or otherwise. There could be a lot of demands created from the private sector or the public sector, but whether or not we can have a vibrant digital economy that is driven by local techpreneurs depends very much by how deep, how big is the pool of digital talents that we can create. And this is actually one of the core problems of our ecosystem in the past. Sebab itu saya boleh bercakap, ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju, ada yang mungkin terasa. Kalau saya sebut, untuk tempoh 5 ke 10 tahun yang lepas, selalunya apabila kita merujuk mengenai syarikat-syarikat pemula ataupun produk digital ataupun yang berasaskan teknologi, selalunya kita mengulangi nama yang sama. Bila kita bilang, kita ada dalam 20 sahaja. Dan kita akan mengulangi perkara ini berkali-kali pasal syarikat yang sama. Sebab itu dia melahirkan perasaan dalam masyarakat kita, terutamanya di kalangan usahawan-usahawan digital yang muda ini, bahawa mereka tak dapat peluang. Dan dia sudah mula mengherot proses itu, kerana memang betul bila kita tidak cukup dari segi syarikat-syarikat yang boleh dibentuk, bakat-bakat yang boleh kita bimbing, kerana dia tak sama macam perniagaan biasa. Untuk mendapatkan 10 bakat atau tenaga atau produk yang ada potensi untuk berkembang, ia memerlukan pool yang mungkin 100 ataupun 1000, kerana peratusan produk digital atau tech yang akhirnya akan berjaya dikembangkan dan ada kelangsungan komersial dan perniagaan, peratusannya itu lebih rendah berbanding contohnya dengan perniagaan konvensional untuk jual goreng pisang. Kan, kalau kita decide esok saya nak berniaga goreng pisang, kaya tak kaya tu belakang kira, but unlikely that we feel, because it's goreng pisang. So long as I know dekat mana saya jual, saya insya-Allah boleh berbalik modal. Tapi kalau saya nak bangunkan produk digital, idea saya itu mungkin bagus, tapi kebarangkalian produk saya itu melalui proses dari segi prototype, kemudian dapat keluarkan MVP, minimum viable product yang pertama ke pasaran, kemudian selepas beberapa bulan mula digunakan oleh orang, lepas digunakan oleh pelanggan itu juga nak pastikan bahawa kita boleh kekal berkembang sehingga ada nilai komersial, kemudian melalui fasa seterusnya. Kebarangkalian perkara ini berlaku, daripada 100 syarikat mungkin hanya 10 sahaja yang lepas. Sebab itu kalau kita nak hasilkan 100 syarikat dan produk yang berjaya, kita perlukan 1000 bakat. Dan melahirkan 1000 bakat ini, ia adalah fungsi dan penerimaan dan pandangan rakyat mengenai inovasi dalam masyarakat dan dalam kehidupan seharian kita. Jadi sebab itu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Ekonomi, kami ada sesuatu yang kami perlu pikul bersama. Fokus mesti ialah kepada teknologi, inovasi, dan kami perlukan inovasi itu untuk kami gerakkan digital ekonomi. Sebab itu pendekatan kerajaan sekarang ialah kita takkan lagi buat sesuatu secara bersendirian. Kalau sesuatu bidang itu melibatkan 2-3 kementerian, kita akan bekerjasama seperti yang kita ada pada hari ini. Ini adalah usaha bersama daripada MOSTI dan juga Kementerian Ekonomi, supaya kita dapat bergerak bersama-sama untuk memastikan kita boleh mengubah pandangan rakyat mengenai
inovasi. Inovasi ni bukan rocket science yang nak hantar ke bulan, dia bukan benda-benda yang begitu sukar. Secara asasnya, masyarakat yang mengambil pandangan bagaimana ingin menambah baik proses dalam kehidupan seharian, that's innovation for you. Kita perlu tukar pandangan masyarakat supaya seberapa ramai daripada rakyat kita di luar sana ada keyakinan bahawa kalau dia tengok sesuatu, dia rasa I can actually do it better. If only I do it this way, it will be better. That's the seed of innovation. Dan itulah sebenarnya tujuan kita bekerjasama dengan Astro, dan saya harap disambut oleh pihak media dan pihak swasta dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain, supaya kita membawa mesej ini ke ruang tamu dan setiap skrin seberapa ramai rakyat kita, supaya mereka boleh melihat kalau orang yang latar belakang sama macam saya, pendidikan sama macam saya, dia bukan jurutera ataupun saintis, tapi dia boleh memikirkan sesuatu perkara, produk digital atau produk tech ataupun yang berbentuk inovasi yang diterima, pakai dan disambut oleh masyarakat, dan dia dapat peluang. Dan kita berharap daripada satu tahun ke satu tahun ini akan membina kembali keyakinan masyarakat dan rakyat kita bahawa mereka juga ada daya dan keupayaan berinovasi itu. Bukannya bermakna daripada inovaton ini terus kita akan ada 5 unicorn. Itu bukan tujuan dia. Kita mengambil pandangan yang panjang bahawa kita nak mempopularkan dan mengarus perdanakan inovasi supaya hatta anak-anak di kampung pun ataupun suri rumah, sebenarnya kalau dia ada pandangan, dia fikir sebenarnya I can do this. Saya pun nak cuba juga. Dan kalau itu boleh dibuat apabila perkara ini berinteraksi dengan sistem sokongan yang kerajaan dan pihak swasta sediakan untuk bangunkan ekosistem ekonomi digital dan tech, disambut pula dengan kerjasama dan peruntukan daripada sektor awam dan swasta untuk meningkatkan penggunaan digital dan tech, insya-Allah maknanya kita akan berjaya melihat bercambahnya lebih banyak syarikat-syarikat pemula, syarikat-syarikat yang berasaskan digital dan tech, dan ini akhirnya harapan saya 4-5 tahun akan datang akan berjaya mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang-bidang digital dan tech yang akan meningkatkan lagi gaji purata rakyat.